Proses perakaunan adalah merupakan proses merekodkan transaksi kewangan yang berkaitan dengan perniagaan. Proses perakaunan ini termasuklah meringkaskan, menganalisis dan melaporkan transaksi ini kepada agensi pengawasan. Menurut apa yang telah kami kaji, sejarah perakaunan ini telah bermula sejak tamadun purba di Mesopotamia dan Mesir. Sebagai contoh, Empire Rom merupakan kerajaan yang mempunyai rekod terperinci dan relevan tentang keuangan. Namun, menurut tokoh yang telah kami kaji, Luca Paciolacci yang dianggap sebagai bapa perakaunan dan simpan kira kerana beliau mempunyai sumbangan yang banyak dalam bidang perakaunan dan mewujudkan perakaunan moden sebagai profesional sejak awal abad ke-19 lagi. Selain itu, beliau juga telah mempunyai seorang rakan ahli matematik yang berasal dari Itali, iaitu dikenali sebagai Leonardo da Vinci. Paciolacci juga telah menerbit sebuah buku catatan mengenai sistem dua kali simpan kira pada tahun 1494. Menurut apa yang telah kami dapati, terdapat 4 andaian perkahwinan yang ada dalam kehidupan, iaitu namun kami telah memilih 2 konsep tersebut sebagai contoh. Yang pertama iaitu konsep entiti. Entiti menyatakan bahawa ekonomi yang menonjol kepada organisasi dan individu lain. Yang seterusnya, konsep kestabilan monetary dalam perakaunan merupakan unit yang digunakan dalam ukuran mata wang. Sebagai contoh, di negara kita menggunakan RM dan sen sebagai medium pertukaran. Melalui penggunaan penyataan tersebut, kita dapat menentukan prestasi dan kedudukan kewangan sesebuah syarikat. Sekian, ini saja slide daripada saya. Seterusnya saya akan serahkan kepada kawan saya. Sejahtera, saya Wanisa May, anak perempuan Vision, nombor matrik H22A0851. Hari ini saya ingin membentangkan tentang account journal. Pada 1 Oktober, tunai adalah debit dan modal adalah kredit kerana ia memulakan perniagaan dengan modal sebanyak RM80,000. Pada 3 Oktober, inventory adalah debit dan akaun belum bayar adalah dibelah kredit kerana beli inventory secara kredit. Pada 4 Oktober, tunai adalah debit dan jualan adalah kredit. Tunai masuk kerana jual inventory kepada DART. Pada 5 Oktober, belanja adalah debit dan jualan adalah kredit. Dan pada 7 Oktober, tunai adalah debit dan jualan adalah kredit. Pada 9 Oktober, inventory adalah debit dan tunai adalah kredit kerana memulangkan inventory kepada KAL. Pada 10 Oktober, kelengkapan adalah debit dan tunai adalah kredit kerana membeli kelengkapan secara tunai sebanyak RM15,000. Pada 11 Oktober, akaun KAL adalah debit dan tunai adalah kredit. Pada 12 Oktober, pulangan jualan adalah debit dan akaun DART adalah kredit kerana pulangkan inventory kepada DART. Pada 14 Oktober, ambilan adalah dibelah debit dan tunai dibelah kredit. Dan pada 15 Oktober, tunai adalah debit dan akaun DART adalah kredit. Pada 16 Oktober, tunai adalah debit dan akaun MIC adalah kredit. Pada 17 Oktober, gaji adalah dibelah debit dan tunai adalah sebelah kredit. Pada 18 Oktober, alat tulis adalah di sebelah debit dan tunai di sebelah kredit.
Pada 19 Oktober, akaun mic adalah di sebelah debit dan tunai adalah sebelah kredit. Dan yang terakhir, pada 20 Oktober, tunai adalah debit dan faedah yang diterima adalah di sebelah kredit. Assalamualaikum. For the next slide is ledger account. I would like to giving some explanation about ledger account. We have 15 type of ledger account, which is cash account, capital account, goods account, creditor account, sales account, purchases account, furniture account, car account, sale returns account, dash account, drawing account, my account, salary account, stationery account, and for the last is interest received account. Untuk cash accounts, November 1 balance PD is 85,000. The capital account balance PD is 80,000. Goods account, November 1 balance BD 22,000. Credit account, balance BD 20,000. Sales account, balance BD is 40,000. Purchase account, balance BD is 25,000. Furniture account is 50,000 for balance BD. Car account, balance BD is 12,000. Sales return account is 3,000 for balance BD. November 1's balance BD for dash account is 15,000. Drawing accounts at November 1's balance BD is 3,000. My account, November 1 balance BD is 12,000. 5,000 balance BD November 1 for salary account. Stationery accounts balance BD November 1 is 1,000. Interest received account balance BD November 1 is 4,000. And that's all. Thank you. Slide yang seterusnya adalah trial balance. Yang pertama, cash. Kreditnya adalah 85,000. Yang kedua, capital. Kreditnya adalah 80,000. Yang ketiga, good. Debitnya adalah 22,000. Yang keempat, creditor. Kreditnya adalah 20,000. Yang kelima adalah sale. Kreditnya adalah 40,000. Yang keenam, purchases. Debitnya adalah 25,000. Dan yang ketujuh adalah furniture. Debitnya adalah 15,000. Dan yang ke-8 adalah car. Debitnya adalah 12,000. Yang ke-9 adalah sale return. Debitnya adalah 3,000. Dan yang ke-10 adalah dash. Kreditnya adalah 15,000. Dan yang ke-11 adalah drawing. Debitnya adalah 3,000. Dan yang ke-12 adalah my. Kreditnya adalah 12,000. Dan seterusnya adalah salary. Debitnya adalah 5,000. Seterusnya adalah stationery. Debitnya adalah 1,000. Dan yang terakhir adalah interest received. Kreditnya adalah 4,000.
Dan secara kesimpulannya, jumlah untuk debit adalah 86,000 dan jumlah untuk kredit adalah 256,000. Penyata untung rugi ialah penyata kewangan yang meringkaskan hasil perbelanjaan dan perbelanjaan yang ditanggung dalam tempoh tertentu, biasanya suku atau tahun fiskal. Rekod ini memberikan maklumat tentang keupayaan atau ketidakupayaan syarikat untuk menjaga keuntungan melalui peningkatan hasil, pengurangan kos atau kedua-duanya. Penyata pendapatan biasanya dibentangkan secara tunai atau akruan. Pengurus syarikat dan pelabur menggunakan penyata pendapatan untuk menilai keadaan keuangan syarikat. Penyata pendapatan adalah satu daripada 3 laporan keuangan yang dikeluarkan setiap suku tahun dan tahunan oleh semua syarikat awam. Ia selalunya merupakan laporan keuangan yang paling populer dan paling banyak digunakan dalam rancangan perniagaan kerana ia menunjukkan keuntungan atau kerugian perniagaan. Tujuan penyata pendapatan adalah untuk membentangkan pendapatan dan perbelanjaan syarikat pada masa tertentu. Biasanya tahun fiskal. Pelabur dan penganalisis boleh menggunakan maklumat ini untuk menilai keuntungan syarikat. Selalunya menggabungkan maklumat ini dengan pandangan daripada 2 penyata keuangan yang lain. Sebagai contoh, pelabur boleh mengira pulangan ke atas ekuiti syarikat dengan membandingkan pendapatan bersihnya. Penyata kunci kira-kira ialah penyata keuangan yang menunjukkan hubungan antara aset, liability, dan ekuiti pemegang saham syarikat pada masa tertentu. Mengukur nilai bersih syarikat, kunci kira-kira menunjukkan apa yang dimiliki oleh syarikat dan bagaimana aset ini dibiayai, sama ada melalui hutang atau ekuiti. Kunci kira-kira ialah alat yang berguna untuk pelabur individu dan institusi serta pemegang kepentingan utama dalam organisasi kerana ia menunjukkan status keuangan umum syarikat. Anda juga boleh memahami maklumat yang terdapat dalam kunci kira-kira untuk mengira metrik syarikat yang penting seperti keuntungan, kecairan dan nisbah hutang kepada ekuiti. Walau bagaimanapun, adalah penting untuk diingatkan bahawa kunci kira-kira menyampaikan maklumat pada tarikh tertentu. Sememangnya, kunci kira-kira sentiasa berdasarkan data masa lalu. Walaupun pihak berkepentingan dan pelabur boleh menggunakan kunci kira-kira untuk meramal prestasi masa hadapan, prestasi masa lalu tidak menjamin keputusan masa depan. Untuk melihat ke mana halat tuju syarikat, anda perlu melihat kunci kira-kira dalam tempoh beberapa bulan atau tahun. Aset boleh digunakan dalam 2 cara. Aset boleh dijual untuk mencipta tunai. Aset boleh digunakan untuk mengeluarkan barangan yang boleh dijual bagi menghasilkan pendapatan tunai pada masa hadapan. Terdapat 2 jenis aset, yaitu aset semasa dan aset tetap. Aset semasa termasuk tunai di tangan dan baki akaun simpanan. Aset semasa yang lain ialah akaun belum terima yang tempoh matangnya kurang dari setahun, inventori, pelbagai pembayaran pendahuluan, dan lain-lain aset seperti tanaman yang akan dijual. Akaun belum terima mewakili jumlah hutang yang masih belum dibayar oleh pelanggan-pelanggan dari pembelian yang lalu, yang mana ianya terhasil kerana pelanggan telah diberi kemudahan pembelian secara kredit. Inventori pula adalah stok barangan yang akan dijual atau stok barangan modal yang akan digunakan untuk proses pengeluaran pada masa hadapan. Manakala aset tetap ialah kurang cair dalam tempoh hayatnya lebih kurang dari 10 tahun. Jika dijual, aset ini akan memberi kesan kepada masa hadapan perniagaan. Contohnya, tanah, bangunan kekal, dan peralatan. Aset ini digunakan untuk mengeluarkan barangan dan perkhidmatan. Umumnya, semua aset tetap kecuali tanah mengalami susut nilai dan perlu dicatat perbelanjaan susut nilai. Liability ialah satu tanggungan atau hutang yang dibuat oleh perniagaan daripada orang lain. Ia menunjukkan tuntutan seseorang atau sesuatu perniagaan luar terhadap satu tempoh atau lebih aset perniagaan. Liability boleh dibahagikan kepada 2 kategori bergantung kepada tempoh hutang atau pinjaman itu dibuat. Terdapat 2 jenis liability.
liability semasa dan liability jangka panjang. Liability semasa merupakan tanggungan kewangan yang akan matang atau yang akan dibayar dalam tempoh masa setahun daripada tarik kunci kira-kira itu dibuat. Contoh liability semasa ialah akaun belum bayar bagi barangan atau perkhidmatan yang dibeli secara kredit dan jumlah penuh pokok bagi mana-mana pinjaman jangka pendek. Di antara bayaran yang termasuk dalam kategori ini ialah inventory, bekalan, dan peralatan yang dibeli secara kredit dan bayaran perlu dibuat dalam tempoh kurang dari setahun. Manakala liability jangka panjang merupakan pinjaman untuk membeli tanah atau apabila tanah digunakan sebagai cagaran untuk mendapatkan pinjaman membeli tanah atau memindah bangunan. Tempoh pembayaran balik biasanya melebihi 10 tahun. Pembayaran pokok untuk tahun tersebut dan bunganya terkaru akan disenaraikan sebagai liability semasa dan baki pinjamannya dimasukkan ke dalam liability jangka panjang. Ada juga liability jangka panjang yang tempoh pembayaran balik cuba di antara 7 hingga 10 tahun. Kebanyakan liability jenis ini digunakan untuk membeli jentera dan bakat ternakan. Lain-lain contoh liability jangka panjang ialah gadaian, rumah, dan lain-lain pinjaman jangka panjang daripada individu, bank, dan lain-lain institusi keuangan. Kesimpulan daripada asas perkawanan yang telah kami kaji, penggunaan asas perkawanan ini amatlah penting dalam kehidupan seharian, terutamanya dalam bidang perniagaan. Hal ini kerana ia menentukan dan menyediakan banyak maklumat kuantitatif kepada gambaran keseluruhan prestasi perniagaan. Selain itu, perkawanan ini juga amatlah penting bagi mengekalkan perkawanan yang bersih dan relevan dalam persekitaran perniagaan supaya nampak lebih konflik dan dinamik dalam sesebuah kehidupan. Penggunaan perkawanan yang betul dalam kehidupan banyak memberi pelbagai faedah kepada perniagaan, seperti daripada perkawanan tersebut kita dapat membantu menilai prestasi perniagaan. Kedua, dapat mematuhi undang-undang perniagaan dan menetapkan maklumat perniagaan pada suatu masa nanti. Dan akhir sekali, melalui perkawanan ini juga kita dapat menentukan dan memantau aliran tunai yang akan diterima oleh syarikat.